Hari kepada semua yang berada di sini. Hari ini kita ada sesi istimewa berjudul Kenapa Anda Perlu Tingkatkan Imunisasi Anda, ya, immunity Anda. Anda semua tentu sering menerima macam-macam social media berkenaan COVID-19 dan macam-macam petua ya untuk mengelak dan cara-cara untuk melawan virus ini jika kita dijangkiti. Betul tak? Sebenarnya, cara yang paling efektif untuk kita mengurangkan risiko adalah dengan meningkatkan imuniti kita sendiri pada waktu ini. Jadi, izinkan saya memperkenalkan pakar kita hari ini. Beliau adalah seorang doktor veterina dan bekas ketua pegawai kuarantin haiwan dan sangat berpengalaman dalam kawalan penyakit. Beliau juga sudah banyak pengalaman selama 5 tahun sebagai konsultan AgeLog. Kita amat bangga dan berterima kasih kepada beliau kerana bertungkus lumus ya untuk menyediakan pencerahan malam hari ini dan sampai lewat malam dia bekerja dan beberapa malam juga. Jadi dipersilakan Dr. Wan Nur Aida. Terima kasih Dr. Maznita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih atas pengenalan bagi diri saya. Nama saya Dr. Wan Nur Aida Wan Ibrahim. Seperti yang disebut ya, saya seorang doktor veterina dan dalam kerjaya saya pernah menjadi Chief Animal Quarantine Officer di Jabatan Kerajaan di negara kita. Ya, dan di antara tugas saya pada masa itu ialah bertanggungjawab atas kawalan pergerakan haiwan dan bahan haiwan bukan saja di dalam negara tetapi dari luar negara dan juga ekspor bagi tujuan kawalan penyakit dan keselamatan makanan yang bersumberkan haiwan. Alhamdulillah hari ini saya diberi peluang untuk berkongsi dengan anda semua sesuatu yang sangat penting dan berkait rapat dengan keselamatan dan pelindungan diri kita. Kenapa kita perlu tingkatkan tahap imuniti kita dan macam mana untuk kita meningkatkan imuniti kita dengan efektif. Adanya tahap imuniti yang sihat, kita boleh melindungi diri kita supaya jangan tewas dengan jangkitan kuman atau virus. Apabila kita berbincang tentang virus, kita tak boleh mengelak dari berbicara tentang keadaan wabak COVID-19 ini yang sedang melanda kita. Bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia sekarang. Kita berada di dalam perintah kawalan pergerakan dan saya rasa ramai orang merasa runsing dan gusar dan bimbang akan jangkitan COVID-19 ini. Dalam masa yang sama seperti apa yang Dr. Nita cakap tadi, kita juga menerima banyak maklumat pelbagai dalam WhatsApp, dalam Telegram, macam-macam cara untuk kita mengubati jangkitan virus COVID-19 ini. Termasuk ada yang kata daun nim, ada kata kunyit, bawang putih dan pelbagai resepi ya. Tapi nyata-nyatanya cara-cara ini belum ada data-data secara saintifik untuk membuktikan sama ada ia berkesan atau tidak. Sebelum saya teruskan, mari kita sedikit sebanyak kita lihat kronologi virus COVID-19 ini. Ini penting kerana kalau anda tak faham macam mana dia berlaku, mungkin anda rasa benda ni tidak sesuatu yang tidak serius dan dipandang remeh ya. Okey. Anda boleh lihat di sini ya. COVID-19 ini adalah emerging diseases, iaitu penyakit yang baru keluar dan sebelum ini tidak terdapat di mana-mana negara. Di Wuhan pun belum ada sebelum wabak ini ya. Walaupun ia dikatakan bermula daripada Wuhan, Provinsi Hubei di negeri China, kes yang pertama dilaporkan di sana ialah pada bulan Disember pada tahun 2019, sebab itu dipanggil COVID-19. Dan ada juga laporan mengatakan ianya bersumber dari kelawar. Itu adalah sebahagian tugas saya memastikan tak ada jangkitan daripada haiwan kepada manusia. Tapi ini dah berlaku ya. Jadi pada 5 hari bulan Januari, kita punya Kementerian Kesihatan Malaysia telah menimba satu laporan dari rakan sejawat di negeri China tentang satu kematian yang disebabkan oleh virus yang mereka tak pernah jumpa ataupun tak pernah daftarkan. Memang di antara negara-negara di bahagian teknikal macam ni, kita ada satu jawatan kuasa dan kita ada kerjasama untuk memberitahu sesama kita tentang perkara-perkara seperti ini ya. Dan anda tengok
pada 24 hari bulan Januari terdapat 8 orang di Singapura yang dikuarantinkan atas sebab penyakit ini ya, sebab mereka dah tahu, mereka dah dalam keadaan berjaga-jaga. Pada 25 hari bulan Januari, kes pertama yang melibatkan 3 warga Cina di Malaysia yang memasuki Malaysia melalui Singapura. Yang 3 ni adalah kontak direct dengan yang 8 di Singapura ini ya. Pada 27 Januari, kerajaan Malaysia telah melarang sesiapa datang daripada Wuhan atau Hubei memasuki Malaysia. Dan 31 Januari, WHO mengisytiharkan inilah satu emergency, health emergency atau gugat kesihatan secara global. Dan anda lihat daripada 27 Januari, daripada 25 Januari dan 10 Februari itu cuma mungkin 2 minggu, kes positif dah meningkat jadi 18. Dan 28 Februari 25 dan anda lihat pada 16 Mac dah menjadi 553. Ini dalam keadaan yang terkawal di Malaysia ya. Dan mari kita lihat apa yang berlaku sekarang ya. Ini statistik pada 31 hari bulan Mac. Jangkitan di Malaysia sudah mencecah 2,766 dan kita ada 43 kematian. Dan di dunia juga pada 31 Mac terdapat 800,000 orang sudah dijangkiti virus COVID-19 ini ya, dan bilangan kematian hampir mencecah 40,000 orang dan melibatkan 204 negara. Anda bayangkan betapa cepatnya virus ini merebak ya. Jadi sekarang 3 hari bulan dan mengikut statistik semalam ya, statistik semalam di Malaysia kita dah ada 3,100 lebih kes positif dan kematian dah meningkat 50 ya. Walaupun 2,299 masih dalam rawatan dan berapa orang telah juga sembuh ya. Statistik dunia anda melihat sekarang jumlah yang dijangkiti sudah menjadi 1 juta orang dan kematian adalah lebih pada 50,000 orang ya. So ini sangat membimbangkan semua orang, bukan saja anda, saya pun bimbang. Apa yang saya nak kongsikan di sini ialah betapa cepatnya virus ini boleh merebak dan dia tidak mengenal sesiapa anda. Mungkin anda telah terbaca ya, ada beberapa ketua negara yang diuji positif COVID seperti Putera Charles, seperti Perdana Menteri United Kingdom, isteri Perdana Menteri Kanada. Malah dalam istana negara kita pun ada. Tapi cuba anda bayangkan, macam manakah pergerakan orang-orang ini hari-harian? Adakah mereka bebas seperti kita ataupun pergerakan mereka terkawal ataupun setengah-setengah tempat memang mereka tak pergi? So adakah anda rasa anda akan terselamat daripada dijangkiti? Ya. Dan kita lihat setelah mengetahui penyakit ini sudah sampai ke negara kita, apakah kerajaan telah buat ya? Kerajaan telah pihak yang bertanggungjawab telah berusaha untuk membendungkan. Anda ingat ya, penyakit ini daripada luar. Jadi strategi yang pertama ialah untuk menghalang ianya masuk ke negara kita. Jadi anda lihat pada awalnya telah dibuat saringan di pintu-pintu masuk yang mana ada suhu tinggi, yang mana disyaki datang daripada negeri China sudah dikuarantin supaya tidak berjangkit kepada orang lain. Ya. Dan juga kerajaan Malaysia tidak membenarkan sesiapa daripada Malaysia pergi ke negeri China ataupun ke Wuhan ataupun wilayah Hubei untuk membendung supaya tidak membawa balik virus ini ya. Tapi masa tu tak berapa kecoh lagi. Dan anda lihat apa yang telah terjadi, walaupun kita dah buat kawalan di pintu-pintu masuk, kita dapati sekarang virus sudah berada bersama-sama kita. Jadi langkah pertama kita sudah tewas. Bermakna virus sudah masuk di negara kita dan ada bersama-sama kita. Sekarang anda lihat kerajaan telah membuat langkah strategi yang kedua, iaitu menghalang virus dari berpindah dari satu orang ke satu orang yang lain. Maka dibuatkan perintah kawalan pergerakan supaya kita tidak berkumpul ataupun berjumpa di antara satu sama lain, sebab ianya boleh virusnya boleh berkembang apabila kita menjangkitkan di antara satu sama lain ya. Dan kita tengok PKP ini menjadi lebih serius daripada 14 hari, sekarang ditambah lagi sehingga 14 hari bulan April. So ini menunjukkan betapa seriusnya wabak ini ya.
Dan tujuan kawalan ini adalah untuk menghalang kita dari menjangkitkan di antara kita. Strateginya ialah memutuskan rantai jangkitan dari manusia ke manusia, dan sebab itu kita dilarang berjumpa. Jadi kita ikutlah arahan supaya tinggal di rumah, supaya kita tidak membawa balik virus, ataupun bila kita sudah ada kita tidak akan memberinya kepada orang lain, ya. Kita disuruh melaksanakan social distancing, bagi saya lebih kepada physical distancing, disuruh menjaga kesihatan, dan jika kita tidak berjaya di fasa ini, bermakna wabak ini akan menjadi lebih teruk seperti yang di Italy, ya. So inilah langkah yang penting yang kerajaan telah lakukan supaya dia tidak berjangkit. Dan anda tengok baru-baru ini satu kondominium di Kota Kuala Lumpur didapati beberapa orang telah dijangkiti, ada diuji positif. Seluruh bangunan disita dan dipasang kawat duri 2 lapis di kelilingnya supaya tak ada orang boleh keluar. Ya, beginilah seriusnya kerajaan kita berusaha untuk membendung wabak ini dari merebak. Kenapa, ya? Pertama, COVID-19 tidak ada ubat yang khusus dan tiada siapa di antara kita yang mempunyai imuniti kecuali mereka yang telah sembuh daripada COVID-19 ini, ya. Saya sekarang ada lebih kurang 700 orang. Dan jika anda lihat sini, ya, kita tengok nurses kita, I stay at work, you stay at home, dan kita tengok kadar kematian. Pada awal-awal jangkitan, semua orang menjangkakan kadar kematian adalah hanya 2%. Jadi orang pun ambil, tak kisah 100 orang 2 orang mati, tapi adakah anda mahu menjadi di antara 2% statistik itu? Tidak, kan? Anda pun tak mahu keluarga anda. Tapi mengikut statistik pada 31 Mac, kita dapati kadar kematian di dunia purata adalah 4.9%. Dan jika tidak dibendung seperti di Itali, ia boleh menjangkau sebanyak 11. Dan hari ini saya ingat dah 12%, ya. Malaysia masih di tahap yang baik iaitu 1.55%. Okey, dan anda mesti faham COVID-19 ini adalah satu virus respiratory, itu menyerang paru-paru kita, dan jika anda mampu pulih dari penyakit ini, ada besar kemungkinan paru-paru anda telah menjadi rosak. Dan ini akan menjejaskan prestasi anda selepas anda sembuh dan mungkin akan memakan masa yang lama untuk kita sembuh dan berfungsi seperti biasa, ya. Sekarang anda lihat langkah pertama, border control supaya tak masuk negara dah terlepas. Sekarang kita dalam langkah kedua, iaitu perintah larangan pergerakan, ya. Berjaya atau tidak ini tergantung kepada semua anda, kepada semua rakyat Malaysia. 33 juta dan anda fikir adakah semua mereka ni faham? Adakah mereka semua prihatin? Adakah semua akan patuh dan duduk di rumah? Dan kita dengar baru-baru ni pun dah ada lebih kurang beberapa ribu orang yang kena tahan kerana melanggar PKP ini, ya. So, adakah selepas PKP ini diangkat, kita boleh bebas bergerak? Adakah virus ini sudah hilang ataupun masih bersama kita? Bagi saya secara peribadi, COVID-19 akan menjadi sebahagian daripada hidup kita, ya. Nah, anda lihat mereka yang bekerja di bahagian hadapan, di frontliners ni, betapa mereka melindungi diri mereka dengan pakaian mereka yang berlapis-lapis, dengan mask, dengan lagi visor, dengan cermin mata dan macam-macam. Kenapa? Anda kena faham cara-cara jangkitan virus ini, ya. Sebab itu mereka melindungi diri mereka dengan itu. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang di front line yang berusaha keras, ya, supaya kita semua selamat, dan juga terdapat 2,500 orang lagi sukarelawan yang sanggup membantu di barisan hadapan, ya. Jadi semoga Tuhan melindungi mereka juga. Okey, cara jangkitan COVID virus ini, anda faham, ya, virus memerlukan organisma hidup untuk terus hidup. So dalam kes ini ialah manusia, ya. Dan mengikut pengamatan yang unik dan cerdiknya COVID-19 ini, virus ini boleh tinggal di luar organisma hidup atau manusia
daripada beberapa jam hingga beberapa hari ya sebelum dia mati. Dan juga gejala-gejala penyakit COVID ini dia boleh keluar dalam masa 1 hari hingga 30 hari. Jadi dalam masa ini dia boleh menjangkitkan orang lain ya. So kadang-kadang pesakit tu tak tahu yang dia membawa virus ataupun dia terkena virus ya. Kadang juga simptom-simptomnya pada permulaannya seperti biasa demam sesama dan batuk, ini kita biasa mengalami, dan jika kita tak tahu mungkin kita akan berjumpa dengan kawan-kawan juga, dan ini mungkin COVID, mungkin biasa kita tak tahu ya. Selain daripada itu juga dia boleh merebak melalui air liur dan sewaktu kita bersin, kita bercakap, dan baru-baru ini ada juga laporan mengatakan melalui aerosol, bermakna dia boleh berterbangan di udara untuk beberapa ketika. Jadi perintah kawalan pergerakan ini adalah sangat penting untuk kita putuskan rangkaian jangkitan ini. So kita tahu COVID-19 senang dijangkiti dan duduklah di rumah ya. Nah, saya nak kongsikan di sini bila anda tengok slide yang di bawah ini, itu ialah gambar pengkebumian mangsa COVID. Sesiapa yang terkena COVID ini, saya rasa sangat menyedihkan kerana kalau anda sakit masuk hospital tak ada siapa yang boleh melawat. Jika anda menjadi korban, tak ada yang boleh duduk di sisi anda ataupun membantu anda, dan pengkebumian pun dibuat oleh pegawai-pegawai hospital, dan anda tak boleh ada saudara mara ya, mungkin nak buat solat jenazah pun mungkin dibuat secara gaib. So ini sangat menyedihkan dan kita tak mahu terjadi pada kita atau saudara-saudara kita ataupun orang-orang yang kita sayangi ya. Apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita tewas ya? Jika anda mengikuti laporan Ketua Pengarah Kesihatan, anda akan dapati lebih daripada 90% dari mereka yang meninggal akibat jangkitan COVID-19 ini mempunyai penyakit-penyakit yang lain. Yang paling ketara adalah darah tinggi, kencing manis, dan kadang-kadang ada yang kena kanser ya. Anda juga lihat keadaan sama di Amerika Syarikat, dan kita tahu tahap obesiti di negara kita adalah melebihi 50%. Jadi ramai di antara kita adalah mungkin mengalami risiko yang lebih tinggi daripada orang lain ya. Tapi jangan panik, kita boleh bertenang walaupun kita katakan boundary kita sudah dirempuh dan sekarang kita dalam fasa kedua. Tapi anda lihat di sini, ini laporan daripada Thailand ya, seorang nenek berusia 73 tahun berjaya sembuh dari jangkitan COVID, dan juga pada 30 Januari satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden MMA, Malaysian Medical Association, mengatakan pastikan sistem imun anda adalah kuat untuk melawan virus ini, because ini sahaja yang boleh membantu kita. Dan juga dalam akhbar Star pada 16 Mac, pakar-pakar juga menasihati kita supaya kita tingkatkan sistem imuniti badan kita. Dan kita mesti bersyukur ya, penciptaan manusia adalah satu yang menakjubkan. Kita dicipta dengan adanya sistem ketahanan badan ataupun sistem imuniti. Nah, apakah dia sistem imuniti ni? Sistem imuniti ni terdiri daripada sel-sel darah dan juga beberapa organ. Ianya melindungi kita, badan kita daripada serangan kuman-kuman yang boleh menyebabkan penyakit. Macam mana dia berfungsi ya? Dalam darah kita, dia ada sel-sel yang memantau. Dia macam berjalan, dia akan kesan. Kalau ada virus atau kuman atau sesuatu yang bukan dari badan kita, dia cepat-cepat akan cakap kepada badan kita untuk mengeluarkan antibody, supaya antibody ini itu sel-sel yang akan datang menyerang virus ini dan memusnahkannya ya. Jadi kalau kita nak badan kita cepat untuk bertindak balas dalam keadaan begini, kita mesti mempunyai sel-sel badan yang sihat. Bayangkan jika sel badan anda tidak sihat, bagaimana mungkin untuk membina antibody yang cepat untuk melawan ejen-ejen perosak ni ya. Seperti mana kita tengok askar-askar kita bila ada serangan di perbatasan, mereka akan pergi untuk mempertahankan negara kita ya. Tapi kalau askar-askar kita ni tak sihat dan tak bersedia, mampukah kita menang atau kita akan tewas ya?
Saya nak kongsi di sini, kita dah dibekalkan dengan sistem pertahanan imuniti ni, tapi ada beberapa perkara yang boleh menjejaskan kita punya sistem imuniti. Okey, yang pertama, stres atau kerisauan. Ini semua orang mengalami, kadang-kadang kita tak rasa pun tapi badan kita dalam stres. Stres dalam masalah kerja, kita masalah masa depan, masalah anak-anak. Semuanya stres-stres ini akan boleh menjejas kita punya sistem imuniti. Antara lain juga arak, walaupun saya rasa mungkin mungkin tak adalah insyaAllah di antara kita yang minum arak, tapi minum alkohol jangka panjang boleh menyebabkan tekanan darah yang tinggi dan juga menyebabkan penyakit hati, liver diseases ya, dan juga boleh menyebabkan kanser. Okey, dan dari segi lain juga, penyakit-penyakit juga boleh menyebabkan sistem imuniti kita terjejas. Macam kita lihat tadi, banyak kematian daripada orang yang kencing manis, darah tinggi dan kurang zat makanan dan pelbagainya. Ya, pemakanan yang kurang sihat juga boleh menjejas sistem imuniti kita. Kadang-kadang kita rasa kita dah makan okey, tapi sebetulnya tak, ya. Pastikan kita makan makanan yang sihat, lebih buah-buahan dan sayur-sayuran dan tidak terlalu banyak karbohidrat, makanan-makanan yang manis ataupun minuman yang bergas ya, ataupun makanan segera, kerana ini boleh menjejas imuniti kita. Kurang tidur di antaranya, tapi saya rasa ramai anak-anak sekarang dan kita juga sekarang semua kurang tidur sebab sekarang tak ada boundary siang atau malam. Bila kita kurang tidur, badan kita akan mengeluarkan satu hormon, stress hormon. Ya, ini juga akan menjejas sistem imuniti kita. Bersenam, yes, kita mesti bersenam, tapi bersenamlah secara konsisten. Saya tahu kadang-kadang kita bersemangat beli kasut baru, baju baru, bersenam 2 minggu, lepas tu kita berhenti 6 bulan. Kita tak mahu macam ni, kita nak konsisten. Ya, kalau boleh walaupun setengah jam satu hari, tapi buatlah secara konsisten. Ya. Merokok, saya tahu bagi yang merokok mungkin tak berapa setuju dengan saya, tapi merokok ni memanglah tidak baik untuk kesihatan, semua orang tahu. Dan selain daripada dia boleh menyebabkan penyakit paru-paru, dia juga boleh menyebabkan kanser ya, dan sakit-sakit kerongkong. Jadi ini akan lebih senang anda bila anda berjangkit COVID, akan senang anda tewas ya. Tapi ini perkara-perkara yang menjejaskan sistem imuniti dan adakah sesuatu yang boleh membantu imuniti kita? Anda lihat di sini ada banyak kajian-kajian yang dibuat ya, dan mereka menjumpai ada kaitan di antara nutrien antioksidan dan tindak balas imuniti ya. Nutrien antioksidan ini boleh mengubah imuniti yang berpunca daripada sel-sel kita seperti sel-sel darah kita ya. So nutrien antioksidan ini sebenarnya boleh merangsang sistem imuniti badan kita. Jadi antioksidan ini boleh dikeluarkan daripada badan kita, tetapi mungkin tidak mencukupi. Okey. Bagaimana antioksidan boleh melindungi sel kita ya? Anda lihat ini. Pada setiap hari kita terdedah kepada matahari, kita terdedah kepada pencemaran, kita stres dan kita juga mempunyai pemakanan yang kurang baik seperti yang saya terangkan tadi ya. Semua benda ini bila melalui badan kita, dia akan melalui macam proses breakdown dan dia akan mengeluarkan oksigen. Anda tahu oksigen ini dia tidak boleh bersendiri, dia mesti combine oksigen dan oksigen. Kena mesti ada dua ya, dia tak boleh satu. So di antara ini akan ada radikal, dipanggil radikal bebas, iaitu molekul, iaitu elemen-elemen yang tidak ada teman. Bila dia tak ada teman, dia akan melekat pada sel kita, dia akan membuat sel-sel kita ni menjadi rosak. Ya. So radikal bebas ini terhasil dari proses badan kita apabila kita makan dan terdedah pada perkara-perkara inilah. Jadi kita perlukan antioksidan untuk bergabung dengan oksigen yang dihasilkan ini supaya radikal bebas yang tak ada kawan tadi dia tidak merosakkan sel-sel kita ya. Nah sekarang anda dah tahu macam mana antioksidan boleh melindungi badan kita, tapi
bagaimana anda nak tahu sama ada sistem imuniti anda kuat atau tidak ya? Nah, sekarang ini teknologi sudah canggih ya. Ini adalah Formanex Biophotonic Scanner. Dia boleh memberi bacaan keratinoid kulit anda ataupun SCS. Nah, keratinoid ini adalah tahap yang menunjukkan tahap antioksidan dalam badan kita. Ianya satu alat ya yang mengukur aktiviti antioksidan dalam badan, dan dengan menggunakan scanner ini anda dapat mengetahui tahap antioksidan anda dengan cepat. Ya, beberapa minit saja ya. Dan apakah maksud bacaan biophotonic scanner ini ya? Kalau sesiapa belum pernah menggunakan ni atau mahu mencuba, boleh tanya sesiapa yang menjemput anda untuk sesi ini ya. Apa yang anda akan lihat ya, ini bacaan photonic scanner. Yang sebelah kiri anda tengok merah, low level of carotenoid, dan di sebelah kanan biru ataupun kelabu. Nah, kalau diibaratkan sel kita yang mempunyai tahap carotenoid ataupun carotenoid di kulit kita yang kurang, diibaratkan sel-sel kita ini sudah berkarat. Bukan sel yang berkarat, diibaratkan dia macam berkarat ya. Tetapi jika anda mempunyai tahap antioksidan yang tinggi, sel-sel anda bersih dan seperti baru. So anda lihat sendiri macam mana kalau kita keadaan dengan berkarat dengan keadaan yang baik, macam mana sel itu boleh berfungsi ya. Dan juga banyak kajian dah buat, terdapat lebih kurang 30,000 kertas kerja dan kajian yang dibuat dalam masa 30 tahun kebelakangan ni. Dia menunjukkan tahap kesihatan yang optimal sebetulnya tergantung keseimbangan antioksidan dan radikal bebas. Jadi kalau kita ada banyak radikal bebas dalam badan kita, kita mesti pastikan badan kita mempunyai antioksidan yang tinggi juga ya. Dan ini mengikut pengamatan Dr. Richard Cutler ini. Richard Cutler ini adalah seorang saintis yang buat kajian di National Institute of Aging di Washington. Mengikut jumlah antioksidan di dalam badan anda berkait langsung dengan jangka hayat. Maksudnya dia dapati orang-orang yang mempunyai tahap antioksidan yang tinggi di dalam badan, kebiasaannya hidup lebih lama ya. Dan bagaimana kita boleh menambah baik sistem imuniti kita ini secara berkesan? Yes, kita dengar macam orang cakap, oh makan ini, makan itu, makan macam-macam. Sama ada itu berkesan atau tidak ya. Ini kalau anda telah menjalani scanner tadi tu, beberapa faktor yang boleh mempengaruhi bacaan scanner kita dan secara tak langsung ya boleh membantu kita tahu tahap antioksidan kita ya. Jika anda di kawasan merah dan kuning ya, dari segi tabiat pemakanan anda, mungkin anda tidak makan banyak sayur atau buah-buahan. Makan tapi mungkin jarang dan tak selalu ya. Dan dari segi supplementation mungkin anda tidak ada makanan tambahan. Dari segi kehidupan anda mungkin mengalami hidup yang penuh tekanan dan mungkin terdedah kepada pencemaran, dan mungkin juga anda selalu membuat penerbangan ya. Perkara-perkara ini dalam kehidupan kita boleh menjejas bacaan ini dan secara tak langsung menunjukkan kita punya tahap antioksidan yang lebih rendah ya. Dan lagi satu ialah komposisi badan kita. Kalau badan kita mempunyai BMI ataupun body mass index yang tinggi, dia juga bermakna carotenoid dalam badan kita adalah rendah ya. Ini adalah kerana penyerapannya berkurangan. Ya. Jika anda di tahap yang biru di atas ini, so anda patut gembiralah sebab ini menunjukkan cara hidup anda yang cara pemakanan, tabiat pemakanan yang baik. Anda ada suplemen yang anda makan secara dedikasi, dan juga anda boleh menangani masalah stres anda dan tidak terdedah kepada pollution dan sebagainya ya. Kebanyakan orang di tengah ini ya, kalau anda makan buah moderate ataupun secara sederhana, anda akan berada di kuning dan hijau. Kita seboleh-bolehnya mau ada di hijau ataupun
biru ya, mengikut ke sebelah kanan ini ya. Dan saya nak kongsi sikit di sini faktor-faktor yang biasa yang boleh mempengaruhi bacaan scanner anda iaitu tadi dietary habits ataupun tabiat pemakanan kita. Kalau kita mempunyai bacaan yang merah, ini bermakna kita kurang mengambil sayur-sayur dan buah-buahan ya. Dan kita juga mungkin mengambil karbohidrat dan lemak yang tinggi dan mungkin kita mengambil benda-benda yang manis juga ya. So itu mengikut kita punya tabiat pemakanan ya. Dan apakah tabiat makanan yang baik? Ya, kalau boleh kita makan makanan yang seimbang. Saya maksudkan tiga ini bukanlah makan 4 kali tetapi 4 kategori makanan yang kita makan 3 kali satu hari. Jika anda biasa makan 2 kali satu hari, jangan tambah nanti berat badan bertambah ya. So kalau boleh kita makan lebih buah-buahan, sayur-sayuran dan protein ya. Memang kita perlu pada karbohidrat dan kita perlu kepada tenaga, tapi kita mesti makan dengan cara yang berhemah ya. Sebab saya tahu nasi itu boleh jadi adiktif juga ya. Dan dari segi supplementation ataupun makanan tambahan, kalau bacaan kita masih merah, itu bertanda itu tandanya anda kurang mengambil suplemen atau anda mengambil suplemen secara tidak konsisten, ataupun suplemen yang anda ambil itu tidak menjalankan tugas seperti sepatutnya ya. Jadi pilihlah suplemen yang boleh membantu anda. Dan adakah suplemen perlukah kita makan suplemen ni? Setengah-setengah orang kata saya makan cukup, saya makan, semua saya makan. Tapi kita lihat di sini ya. Kenapa anda perlu pada suplemen? Dari segi pemakanan kita sekarang, kita terdapat jurang zat pemakan dalam makanan kita. Macam mana jurang zat pemakanan? Kita ingat kita makan yang sihat, tetapi kadang-kadang tidak ya. So jadi zat-zat yang sepatutnya berada di dalam makanan kita tu tak ada. Kadang-kadang kita tak tahu, kita rasa kita makan burger ada protein, ada cheese, ada karbohidrat, ada sayur sudah cukup. Tetapi anda kena lihat nilai nutrien di dalamnya sama ada mengikut keperluan badan anda ataupun mengikut selera anda ya. Dan juga faktor umur, jika anda telah berumur, penyerapan nutrisi akan menurun ya. Kalau kita dah berumur, kita makan banyak, tak semestinya nutrisi itu masuk dalam badan kita. Mungkin kita akan menjadi lebih besar kerana metabolisme pun kurang, tetapi kita tidak makan dengan cara yang betul. Bahan-bahan kimia dan yang bahaya, kalau anda perlu mengambil ubat ataupun seperti orang yang perlu membuat kemoterapi, itu juga akan menjejas kesihatan anda ya. Dan kenapa kita buat semua ni? Kenapa kita ambil suplemen? Supaya kita menghindar diri kita daripada berbelanja tinggi untuk perubatan. Belanja satu, tapi adakah anda mahu jika anda sakit ya? Satu lagi di antaranya ya, banyak bahan-bahan tanaman sekarang walaupun kita kata ada sayur, tapi zat di dalam sayur itu sudah berkurangan kerana tanah kita sudah banyak hakisan ya. So disebabkan ini anda perlu suplemen kerana suplemen boleh memberi nutrien yang secara padu ya, secara concentrated ya. Dan apakah tentang suplemen ni anda perlu tahu? Anda tahu di luar sana ada banyak suplemen, macam-macam suplemen kita ada dan online. Tapi anda mesti ingat, kita gunakan suplemen untuk memberi kita kesihatan, bukan memberi kita penyakit. Jadi kita mesti memastikan suplemen yang kita ambil itu adalah selamat ya. Untuk memastikan kualiti, keselamatan dan juga ianya berkesan, inilah faktor-faktor yang kita mesti lihat. Nombor satu, daripada segi pemilihan ya, kita mesti mencari suplemen yang dipilih bahan mentah dari sumber yang terbaik untuk dikaji ya, dan juga sumber-sumber yang diambil ini dari bahan yang paling efektif. Kadang-kadang diambil yang kurang efektif kerana lebih murah ya. Dan juga ia ada spesifikasi tertentu apa yang kita nak, apa yang kita tak mahu, dan
kita mesti tahu apakah struktur kimia ya. Dan piawaian pada bahan-bahan aktif mestilah ada supaya kita seragam. Bermakna suplemen saya ambil botol bulan ni dengan botol bulan depan adalah sama mutunya. Yang paling penting di antara ini ialah keselamatan. Keselamatan atas apa yang kita makan. Walaupun ada pengesahan-pengesahan, kita pastikan ia selamat dan mesti dibuat kajian keselamatan yang secara menyeluruh ya, dan juga dibuat analisa pencemaran. Dan juga lagi satu peringkat yang paling yang penting dan jarang dibuat oleh pengeluar-pengeluar suplemen ialah pengesahan atau substantiation, iaitu mengesahkan kemujarabannya dengan kajian-kajian klinikal. Dan apa yang saya kongsikan dengan anda ini ialah suplemen-suplemen yang dikeluarkan dari Pharmanex, dan suplemen ini didaftarkan di bawah Physician Desk Reference. Apakah Physician Desk Reference ini? Ini adalah rujukan meja bagi doktor-doktor. Macam kalau kita nak beri perubatan, kita tengok penyakit, kita dah tahu penyakitnya apa, kita nak tahu obat apa, banyak mana dan bagaimana dia boleh menjejaskan, menyembuh penyakit pesakit itu, kita akan lihat dalam buku ini. Ini untuk doktor, dan bagi kami di veterina pun kami ada buku kami sendiri juga. Jadi pastikan suplemen yang anda ambil mempunyai segala spesifikasi seperti ini ya. Dan saya nak berkongsi sini beberapa produk yang boleh meningkatkan antioksidan anda, dan saya berkongsi secara ikhlas kerana semua produk-produk ni saya sendiri telah mengambilnya. Yang pertama ya, kalau kita sebut pasal suplemen, apa yang mula-mula datang kepada minda kita, mestilah vitamin kan, vitamin ya. Okay. Life Pack ini adalah multivitamin. Actually Life Pack ni adalah sistem pemakanan yang menyeluruh. Dia boleh membekalkan vitamin, dia membekalkan galian, unsur surih. Unsur surih ni actually trace element. Kita tak perlu banyak dalam badan kita, tapi kita perlu dalam badan kita. Sebab tak ada unsur surih ini, setengah fungsi badan tak boleh berlaku ya. Dia juga mempunyai antioksidan dan yang mempunyai phytonutrient yang yang boleh diberi secara optimal dari pelbagai dan untuk diri kita ya. Dan dia boleh memberi kesihatan ya. Dan anda lihat dalam Life Pack ini, dia mempunyai 34 jenis nutrien dan 41 jenis antioksidan. Antioksidan ni ada pelbagai ya. Contoh-contoh antioksidan ialah protein, minyak ikan, vitamin A, D, C, beta karotin, lycopene, zeaxanthin dan juga flavonoids ya. Nah, anda mesti tahu setiap jenis antioksidan ini berfungsi sendiri dan tak boleh bertukar ganti. Contohnya jika kita perlu flavonoid untuk meningkatkan penyerapan vitamin C, kita tak boleh gantikan dengan antioksidan yang lain untuk menjalankan tugas dia. Dia kena flavonoid juga, okey. Dan faedah Life Pack ini, dia boleh menyelesaikan masalah kekurangan nutrien dalam badan kita. Dia membekalkan nutrien anti penuaan yang utama dan memberi perlindungan pada sel-sel kita. Jadi anda tengok berapa pentingnya sel kita tu dilindungi, dan dia boleh meningkatkan SCS, bacaan SCS pada scanner tadi, dan dia menyokong kesihatan sistem kardiovaskular, kesihatan tulang. Kesihatan tulang kita penting sebab di situlah sel-sel darah kita dibuat ya. Dan dia juga boleh menyokong sistem metabolisme nutrien dan fungsi-fungsi sistem imuniti kita. Ya. Antara produk yang lain juga kalau ialah G3. G3 ni adalah satu jus ya. Dia bukannya jus seperti jus-jus biasanya. Jus ini adalah dia adalah jus buah-buahan yang paling padat nutrien yang mengandungi jumlah antioksidan yang teramat tinggi. Ianya dibuat daripada jackfruit. Jackfruit ni cuma terdapat di Vietnam, dan juga chili fruit. Chinese lithium ini biasanya kadang-kadang anda boleh dapat dalam teh-teh Cina ya.
dan juga Siberian pineapple. Dan G3 juice ini mempunyai tahap antioksidan yang sangat tinggi. Dan anda tengok apa yang ada di dalam G3 juice ini. Grapefruit dia mempunyai lycopene dan beta carotene yang sangat tinggi. Bayangkan lycopene seumpama 70 biji buah tomato. Adakah kita mampu makan 70 biji buah tomato satu hari ataupun 10 lobak merah satu hari, ya? Dan juga anda tengok vitamin C seumpama 60 biji buah limau. Mampu kita makan hari-hari? Kita tak mampu kan? Dan anda tengok ini lycopene, beta carotene adalah jenis-jenis antioksidan yang kita perlu dalam badan kita. Ya, G3 juice juga dia mempunyai rasa yang sangat menyegarkan. Saya minumnya pagi dan petang. Dia sesuai untuk seisi keluarga. Jadi anak-anak dan orang-orang tua memang suka jus ni. Dan tidak seperti jus biasa, ianya terdiri dari paduan buah-buah yang terpilih, ya, dan mempunyai antioksidan yang tinggi. Dan ini bukan saja saya yang cakap, ianya disokong oleh data-data yang saintifik, ya. Dan G3 juga telah disenaraikan di dalam Physician Desk Reference. Dan anda tengok G3 juga dia boleh menyokong keremajaan sel-sel. Bermakna sel anda bila jadi lebih remaja dia akan berfungsi dengan lebih baik. Dia memperlahankan kesan penuaan melalui perlindungan DNA, meningkatkan bacaan keratinoid kita, SCS kita, ya. Dan bila kita menguji dengan Fermanex Biophotonic Scanner tadi, dia yang pentingnya juga memperkukuhkan pertahanan antioksidan kita, menyokong kesihatan kulit dan mata dan menyokong fungsi sistem imuniti kita yang sihat. Dan bagi orang-orang kaum Adam, ya, dia juga menyokong kesihatan prostat, ya. Dan lagi satu produk yang saya juga telah mencubanya, saya rasa ramai orang ada makan omega 3, ya, minyak ikan. Nah, produk yang seterusnya saya nak syorkan dan saya nak bincang ialah marine omega. Marine omega ini ialah suplemen iaitu minyak ikan yang dia membekalkan asid lemak omega 3. Kita tahu asid lemak omega 3 adalah baik untuk kita dan dia juga mempunyai krill oil. Ini yang bezanya marine omega daripada yang lain, ya. Dia mempunyai asid lemak omega 3 dan krill oil dan ianya kaya dengan EPA dan DHA untuk kesihatan dan kesejahteraan. Apakah itu EPA dan DHA? Banyak orang sebut, okey. EPA dan DHA adalah amino acid yang boleh mengurangkan keradangan iaitu dalam badan kita dan juga mengurang risiko penyakit jantung dan dia baik untuk fungsi otak dan mata yang sihat, ya. Dan rumusan asid lemak omega 3 dan krill oil ini adalah yang pertama dihasilkan dengan gabungan yang begini, ya. Apakah yang menjadi produk ini unik? Sebab dia mengandungi krill oil dan dia membekalkan faedah-faedah yang berganda. Dia membekalkan EPA yang bioaktif, yang tinggi, DHA yang boleh membentukkan fosfolipid iaitu dalam bentuk yang senang diserap. Dia mengandungi antioksidan yang berkesan dan dia juga mengandungi flavonoid yang unik. Nah, ekstrak flavonoid ini ialah yang pertama dibuat bukan dari tumbuhan ataupun daripada alga, ya, daripada minyak ikan. Dan sumber krill oil ini ialah dari sumber yang amat tulen dan dia pastikan ianya bebas dari toksin dan juga bebas dari pencemaran dan juga bebas dari logam berat. Ya. Biasanya kalau kita makan minyak ikan banyak orang komplain ada bau ikan, ada rasa hanyut. Dan yang specialnya omega 3 ini, marine omega 3 ni, dia disaluti oleh gel lembut yang dimasukkan perisa vanila serta ada minyak lemon yang asli untuk aroma yang nyaman dan tidak kita rasakan perisa ikan, ya. Dan faedah utama marine omega tadi ialah macam dia kata sumber terbaik DPA dan DHA untuk mendapat kesihatan yang optimal. Dia boleh tingkatkan fungsi otak kita, dia boleh meningkatkan tindak balas sistem imuniti dan memberi sokongan kepada sendi-sendi dan pergerakan kita, ya. Dia juga membuat kulit kita lebih baik dan yang
dia yang paling semua kita dah tahu, ianya memberi sokongan untuk sistem kardiovaskular kita yang lebih sihat. Ya. Lagi satu produk yang saya nak kongsi ialah Reshimax. Ya. Reshimax ini dia buat ataupun laser dia buat daripada kulat, dia menyokong fungsi sistem imuniti yang sangat sihat dan menyokong pertumbuhan dan aktiviti-aktiviti sel pertahanan sistem imuniti di badan kita ya. Ini Reshimax ya. Yang istimewanya Reshimax ini dibuat daripada cendawan merah, Ganoderma lucidum, dan dia mengikut piawaian dan dia mempunyai proprietary sendiri, bermakna ini memang kepunyaan Pharmanex ya. Dan biasanya bahan-bahan aktif di dalam Reshimax ini dia datangnya daripada spora-spora, dan spora ni ialah satu sistem pertahanan Ganoderma ini ya, dan dia tak pecah. Tapi di dalam Reshimax GLP ini dia masukkan spora-spora yang telah dipecahkan supaya spora ini boleh melepaskan bahan aktif, dan bahan aktif ini boleh menghasilkan aktiviti imuniti ya. Dan dia dihasilkan melalui penanaman di atas kayu pepejal. Dengan kawalan seperti ini dia boleh menghasilkan polysaccharide dan tritipin, tapi juga dia boleh menghindarkan pencemaran sebab pengeluaran di dalam kawalan. Ya. Faedah Reshimax, dia memberi macam saya kata tadi sokongan kepada sistem imun kita yang sihat. Dia membantu dan melindungi fungsi hati. Hati ini dia banyak memproses dan membuang toksin-toksin dalam badan kita ya. Kalau hati kita tak sihat, kita mungkin tak dapat tak dapat membuang toksin-toksin dalam badan kita. Dia juga boleh menyelenggara tahap gula dalam darah. Dan jika anda makan Reshimax, saya pasti akan dapat tidur yang nyenyak ya. Dan dia boleh meningkatkan tahap kesihatan secara menyeluruh. Dan saya rasa semua pernah dengar Ultimate Duo. Ultimate Duo ini adalah bagi saya satu suplemen yang paling ultimate lah, ultimate yang paling terbaik. Dia terdiri daripada dua produk iaitu R-Square dan Y-Span, dan dia diibaratkan ya, R-Square akan membersihkan sel-sel kita di tahap kita punya DNA dan genetik, dan dia memberi kita tenaga dalaman, dan Y-Span pula selepas itu memberi perlindungan kepada sel-sel kita. Diibaratkan sel kita yang tidak sihat dan apabila diserang oleh radikal bebas dia akan menjadi seperti ini, tapi bila kita menggunakan H-Lock Duo dia akan melindungi sel kita. Ini adalah di antara faedah-faedah kesihatan yang anda boleh dapat daripada H-Lock Duo, dan jika anda tengok jejaka ini begitulah perasaannya jika anda menggunakan H-Lock Duo ni ya. Dan kita bertanya lagi, berapa lama saya perlu ambil suplemen ni? Untuk satu kali atau untuk selamanya ya? Kita lihat dari segi ini. 5% di antara kita secara populasi China mempunyai penyakit. Bila kita sakit, kita guna ubat ya. Dan 80% di antara kita panggil sub-healthy ataupun kesihatan yang okey tapi tidak yang terbaik, dan 15% mempunyai kesihatan yang sangat baik ya. Bila kita sakit, kita guna ubat. Okey, ubat itu diibaratkan pegawai polis. Okey, dia datang untuk memastikan penyakit kita itu dibuang ya. Dan suplemen pula kita boleh ibaratkan sebagai pengawal keselamatan kerana dia memantau kesihatan kita untuk selamanya. Kita tak boleh panggil polis setiap hari menjaga kita ya. Kita mungkin ada pengawal keselamatan ya. Dan tadi bila kita lihat dari segi cara kehidupan kita, jika pembacaan anda masih merah, ini dari segi cara kehidupan kita anda mungkin mempunyai cara hidup yang tekanan tinggi, terdedah kepada matahari, asap, pencemaran, dan juga anda kerap melakukan perjalanan udara. Tapi macam mana kita nak hidup sihat ya? Inilah perkara yang kita boleh buat untuk hidup sihat. Kita mesti bersenam, kita mesti cukup tidur, mesti kurangkan stres, dan kita jaga kebersihan kita. Dan satu lagi yang boleh menjejaskan kesihatan kita dan antioksidan kita iaitu komposisi badan kita.
jika anda mempunyai bacaan yang merah juga, dari segi komposisi badan anda mempunyai BMI yang tinggi. Biasanya orang mempunyai BMI yang tinggi, dia akan mempunyai bacaan yang merah. Okey, ini seorang doktor daripada Singapura ya. Doktor ini sebenarnya nama dia Dr. Leong Ho Nam kalau tak silap saya. Dia seorang pakar penyakit berjangkit infectious disease. Dia menekankan jika anda tidak sihat, anda hendaklah menggunakan topeng muka. Ini berkaitan dengan jangkitan COVID tadi ya. Katanya lagi, kumpulan kedua yang perlu memakai topeng adalah mereka yang berumur 65 tahun ke atas dan juga mereka yang mempunyai masalah obesiti dengan nilai BMI lebih pada 30. Kerana mereka ini adalah kumpulan-kumpulan yang berisiko tinggi ya, jangkitan virus. Jadi, apakah iaitu BMI? BMI yang 30 ke atas itu adalah mempunyai risiko yang tinggi terhadap sakit jantung, darah tinggi dan juga kencing manis. Dan kita lihat tadi kebanyakan mangsa-mangsa yang tewas adalah mereka yang mempunyai penyakit seperti ini ya. Dan lemak badan ya. Kalau anda mempunyai lemak badan yang lebih pada 30 dan 33, anda boleh dikatakan obes. Ya. Lagi satu kita kena tengok analisa badan kita iaitu visceral fat ataupun lemak dalaman ya. Kalau anda mempunyai bagi wanita lebih pada 7, anda berisiko tinggi dan bagi lelaki lebih pada 12 anda berisiko tinggi. Tapi apakah dia visceral fat ni? Visceral fat ni dah lemak yang dikelilingi yang mengelilingi organ-organ kita dalam badan kita. Visceral fat yang tinggi ini boleh meningkatkan risiko kita sakit jantung, tekanan darah tinggi dan kencing manis. Dan inilah contohnya visceral fat ya, dia melekat kepada organ-organ kita dan mungkin akan menjejas fungsinya ya. Dan anda tengok bagaimana visceral fat ini boleh menjejas kesihatan anda. Sesiapa yang mempunyai visceral fat yang tinggi, dia mempunyai keberkalian mendapat penyakit-penyakit ini lebih daripada orang lain ya. Penyakit jantung, kanser, artritis dan juga penyakit paru-paru ya. Jadi Agelog juga mempunyai satu produk yang boleh membantu anda dalam mengurangkan visceral fat anda ini. Dia dipanggil program TR90. Nah, program ini adalah program yang nombor 1 di Malaysia selama 3 tahun dan 2 tahun di Singapura. Ya. Program inilah satu program yang menyeluruh yang boleh membantu anda menjadi sihat ya, dengan mengurangkan visceral fat anda. Ianya ciri-ciri utamanya anda tak perlu berlapar, sebab kalau orang kata untuk menurunkan lemak atau menguruskan badan, semua orang takut lapar. Anda tak perlu lapar dan tidak perlu membuat senaman yang keras, terutama kalau anda terlalu besar ya. Garanti tiada kesan sapinan. Dia juga lebih sihat lepas penurunan berat badan dan tiada kenaikan semula selepas berat badan. Ini adalah kebiasaan ya. Kalau program-program yang biasa, kerana ianya program yang menyeluruh, anda tidak akan mengalami kenaikan semula berat badan ya. Ia berkesan kerana ia berfungsi ataupun berusaha di tahap genetik ya. Anda akan mendapat bentuk badan yang lebih muda dan lebih langsing ya. Dan inilah dia 4 perkara yang boleh membantu ataupun menjejas keadaan kesihatan kita kan. Jadi kita mesti pastikan kesemuanya ini kita melakukannya dengan baik kan. Jadi saya nak tanya, adakah anda telah menguji tahap antioksidan anda? Apakah tindakan anda selepas ini ya? Sebab kalau anda tak tahu di mana tahap kesihatan anda tidak boleh melakukan sesuatu ataupun anda tidak akan mengambilnya sebagai sesuatu yang serius. Nah, kalau anda nak tahu skor anda, saya cadangkan anda boleh minta bantuan ataupun hubungi sesiapa yang mengajar anda di sini. Bagi saya, jadi konsen saya mengenai immunity dan kesihatan kita adalah di sini. Tapi sebelum saya berundur, saya nak minta anda semua berusaha untuk meningkatkan immunity badan kita, kerana ini adalah saya rasa pertahanan yang terakhir yang kita boleh buat untuk diri kita. Sebab selepas kita tak ada PKP lagi, virus akan masih bersama-sama kita dan yang akan menyelamatkan kita adalah
kita punya sistem imuniti kita sendiri. Sekian, saya harap saya telah memberi pengetahuan dan manfaat kepada semua. Terima kasih dari saya dan seruan saya adalah buat masa ini dalam PKP ni, tinggallah di rumah. Terima kasih. Saya Dr. Wan Noida, Wan Ibrahim. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Wan Noida. InsyaAllah anda telah mendapat lebih kefahaman yang komprehensif dari segi kesihatan kita dan tip-tip untuk mengurangkan risiko anda, ya. Sila hubungi kawan-kawan yang telah menjemput anda ke sesi tadi untuk mendapatkan produk-produk ageLOC yang boleh mengurangkan kita punya risiko. Sekian, terima kasih.